Ya, Alhamdulillah kita bersama lagi mengikuti segmen Tazkirah di ambang Tahun Baru 2021 esok. Kita akan melangkah ke tahun baru 2021 masih. Jumpa tahun depan. Jumpa tahun depan. Jadi lama bunyinya. Ya. Okey, baiklah, bersama dengan kita mengundang tetamu istimewa kita iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Samali bin Haji Adam, ingin bincangkan mengenai segmen Tazkirah kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Lama tidak berjumpa Ustaz. Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Kita berjumpa di hujung tahun. Betul. Berjumpa lagi insya-Allah di tahun depan. Insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan juga Ustaz, biasalah kalau kita ini di hujung tahun ini antara perkara-perkara yang kita ni bincangkan ialah katanya tinggal beberapa jam saja lagi ni kita akan melangkah. Mungkin pasti ada juga persiapan ataupun persediaan. Mungkin dapat Ustaz kongsikan sedikit, adakah boleh untuk kita ni bagi beragama Islam ini meraihkan tahun baru? Baik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin wa 'ala alihi wassahbi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dua presenter kita pada pagi ini, alhamdulillah diketemukan di penghujung tahun 2020 dan juga ada penonton muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana perjumpaan sesi tazkirah kita pada pagi ini ialah untuk melihat sejauh mana kita melihat tentang pahaman kita berkenaan dengan sambutan tahun baru Masihi, yang mana sebenarnya tahun baru itu adalah tidak dapat kita tinggalkan ataupun tidak dapat kita tolak. Kerana setiap tahun pun kita mengetahui apapun yang kita lakukan, maka kita menggunakan tarikh-tarikh Masihi ataupun hari bulan yang digunakan pakai secara global, dengan yang mana kita tidak juga meninggalkan tarikh-tarikh hijrah ataupun tarikh-tarikh Islam. Walau bagaimanapun kita melihat di sini apakah sebenarnya pendirian Islam terhadap sambutan-sambutan berkenaan dengan setiap tahun datangnya tahun baru Masihi. Dan barangkali ada juga yang keliru berkenaan dengan pengertian tahun baru Masihi itu sendiri. Sehingga ada yang mengatakan bahawasanya kerana bila dihubung kaitkan dengan perkataan Masihi, maka banyaklah yang beranggapan bahawasanya sempena mengingati hari keputeraan Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik. Ada penonton muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian. Dalam segmen yang ringkas ini, bolehlah kita melihat di sini bagaimana pandangan para ulama. Pandangan para ulama yang mana ada yang mengatakan bahawasanya tidak boleh sama sekali kita meraihkan sambutan tahun baru Masihi disebabkan oleh kerana sambutan tahun baru Masihi itu adalah merupakan budaya dan juga pahaman agama Kristian. Bermakna bila mana beragama Kristian ataupun dianuti oleh agama Kristian, maka bermakna kita secara sama sekali memang menolak budaya yang mana mengikut aliran-aliran pahaman agama lain. Dan begitu juga ada juga pendapat ulama yang mengharuskan. Mengharuskan kerana apa? Kerana walaupun asalnya budaya sambutan tahun baru Masihi itu adalah budaya yang datangnya daripada agama Kristian, tetapi oleh kerana ia sudah menjadi yang dikatakan adat, dan adat itu tidak bercanggah dengan akidah, maka perkara itu adalah diharuskan. Cuma barangkali kita dalam konteks di negara Brunei Darussalam, di negara Brunei Darussalam perlu melihat di sini bahawasanya negara kita adalah sebuah negara zikir, negara yang bertamadun, negara yang mempunyai jati diri sendiri. Yang mana kalau kita merujuk daripada segi kemaslahatan ataupun daripada segi kebaikan dan juga keburukan, di sana sebenarnya banyak ulama-ulama yang mengatakan bahawasanya bila mana datangnya sambutan tahun baru
Masihi, maka makin banyaklah sebenarnya berlakunya kemungkaran-kemungkaran, perkara-perkara maksiat, di mana negara yang menganjurkan sambutan tahun baru ini merupakan apa namanya ini, di mana banyak musibah yang berlaku, sehingga barangkali di antara salah satu di antara budaya sambutan tahun Masihi ialah countdown, iaitu menunggu jam 12.30 malam. 12 menunggu jam 12.30 malam, kemudian diiringi dengan perkara-perkara hiburan dan diiringi lagi dengan percampuran di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, dan mungkin saja ada dihidangkan minuman-minuman ataupun makanan-makanan yang apa dikatakan yang tidak halal dan sebagainya. Maka disitulah kita melihat bahawasanya sambutan tahun baru yang diadakan sebaiknya hendaklah kita ni elakkan, kerana ia lebih mengundang kepada perkara-perkara kemungkaran dan lebih mendatang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Muhammad dan juga Mahirah, kita melihat di sini kita sekarang ini adalah di dalam senario di mana berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi kita ni cuba mengelakkan bahawasanya kita ni tahu masalah musibah adalah berpunca mungkin sahaja daripada perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Maka kita ni ingin menolak ataupun menghindarkan daripada datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kalau kita melihat di sini bahwasanya kita ni biarlah dengan pendirian kita sebuah negara negara Brunei Darussalam yang tidak sama sekali membesarkan budaya-budaya yang dianuti oleh agama lain. Kerana pun kita melihat di sini bahawasanya sambutan tahun baru itu adalah sebahagian daripada suntikan ataupun jarum yang menginjek kepada mentaliti umat Islam supaya mengikut budaya-budaya agama lain. So itulah kenapa kalau kita perhatikan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan termasuk ke dalam kaum tersebut. Wa'iyadzubillah. Sebab kita ini adalah pendirian kita ni dengan pahaman akidah kita ahli sunnah wal jamaah, maka kita ni perlu pertahankan. Walaupun barangkali ada yang barangkali apa juga saja untuk apa berkumpul-kumpul gathering, hiburan, tetapi dalam perkara ini kalaupun kita ni barangkali kalau untuk gathering tidak semestinya kita ni mengadakan kerana sambutan tahun baru, dan begitu juga barangkali ada yang menyambut tahun baru dengan berdoa, dengan berzikir, dengan tazkirah. Alhamdulillah, perkara yang baik. Perkara yang baik. Tetapi perlu kita ingat bila mana kita dihubungkan dengan perkara-perkara yang merupakan budaya agama lain, maka sebaiknya hendaklah kita ni elakkan. Kerana Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak reda selagi mana kita ni tidak mengikut agama mereka. Maka sebab itulah sebenarnya setiap tahun budaya sambutan tahun baru ini kita ni perlu berhati-hati dan perlu berawas-awas jangan sampai kita ni terpedaya dengan muslihat ataupun apa jua acara budaya yang kononnya perkara ini adalah perkara yang menyeronokkan, dan tapi kita ni melihatlah bahawasanya biarlah kerana umur manusia itu ia semakin hari semakin ia akan bergerak, ia akan terus berlalu, dan kita ni meyakini bahawasanya bila mana umur makin berlalu bukan bermakna umur semakin panjang, tetapi kita ni akan menemui satu kesudahan, wallahu alam bila. Betul sekali. Jadi bercakap mengenai dengan tahun baru Masihi ini, setiap kali kehadiran ataupun menjelangnya tahun baru 2000 tahun baru Masihi ini sering kali dikaitkan dengan azam. Memang setiap orang kita ni mesti ada azam untuk mencapai matlamat kehidupan tua. Jadi apakah azam ini juga merupakan satu penghijrahan? Mungkin dapat dikongsikan ni Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mahirah. Memanglah barangkali setiap tahun, sebab kita ni pun menggunakan tahun Masihi itu sendiri di dalam diary ataupun di dalam peraturan perjalanan ataupun di dalam setiap perancangan yang kita ni lakukan. Sehingga sekarang ini pun barangkali kalau kita perhatikan
mungkin ada yang sudah merancang untuk hari persekolahan. Begitu juga ada juga merancang daripada segi di jabatan-jabatan, perancangan untuk 1 tahun ke hadapan. Baik. Dan kita sendiri pun kadang-kadang mempunyai perancangan tersendiri. Mungkin ada yang ingin mendirikan rumah tangga, mungkin buat perancangan itu juga adalah sebahagian daripada azam, dan juga adalah merupakan satu penghijrahan. Baik, kalau kita ni perhatikan daripada segi azam, kemudian juga dilihat daripada segi penghijrahan, sebenarnya azam dan penghijrahan itu ya ada mempunyai hubungan kait dengan kehidupan kita ni sendiri. Kerana azam itu adalah merupakan niat yang diiringi dengan kesungguhan. Dan manakala hijrah itu adalah merupakan perpindahan. Dan perpindahan itu membawa kepada perubahan. Jadi artinya di sini, kalaupun kita ni melihat tahun baru Masihi ini adalah sebagai titik tolak bagi kita ni untuk berubah, maka alhamdulillah ia adalah merupakan satu perkara yang baik. Tetapi kita ni perlu ingat juga bahawasanya biarlah azam itu kita ni laksanakan dan lakukan dengan kesungguhan, bukan hanya setakat niat ataupun mempunyai keinginan, tetapi dari segi pelaksanaannya ataupun perancangannya tidak dapat dilaksanakan, maka ia akan menemukan suatu kegagalan. Sedangkan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kaitkan tentang hijrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada penghijrahan setelah pembukaan kota Mekah, walakin al-jihadun wa niyah. Tetapi yang masih ada yang dikatakan hijrah itu, yaitu penghijrahan, ialah berkenaan dengan jihad wa niyah. Niat jihad artinya ada kesungguhan. Dan lagi yang kedua, perlu ada keazaman tadi, niat. Niat itu adalah keazaman. Artinya jihad, hijrah dan juga azam itu ya perlu bergabung sekali supaya kita ni mengubah dari segi persepsi mentalitik tadi menjadi suatu ke arah yang baik. Kepada yang lebih baik. Sebab kita ni manusia ni sebenarnya inginkan suatu perubahan. Perubahan, tetapi perubahan itu biarlah perubahan yang berbentuk positif. Dan perubahan itu biarlah bukan hanya setakat kita melihat daripada faktor dunia saja. Sebab kadang-kadang kita ini lebih melihat kepada kepentingan dunia, kepentingan kehidupan, kesenangan, kemewahan dunia, apalagi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang daripada faktor tentang akhirat kita lupa. Sehingga kadang-kadang kenapa orang sanggup mencari kesenangan dunia sehingga ia menipu seseorang. Dan kenapa orang kadang-kadang ia meninggalkan hubungan sosialnya dengan masyarakat persekitarannya kerana sibuk dengan urusan mencari hartanya. Sedangkan di dalam masa yang lain juga ia perlu melihat bahawasanya hubungan manusia itu, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah ia perlu dijaga. Maka insya-Allah kalau kita melihat di sini bahawasanya azam dan juga hijrah itu perlu bergabung dan berganding supaya kita mencapai satu matlamat. Sebab kehidupan kita ini ya ada matlamat yang kita cari. Kalau tidak ada matlamat, maka kita ini ibarat adalah kapas yang terapung-apung dari tujuan. Dia tahu di mana tujuannya. Dia tahu ke mana tujuannya. Sebab itulah kenapa sebenarnya tahun baru biarlah kita dijadikan tahun baru itu adalah sebagai sebahagian daripada satu titik tolak kita ini untuk menuju sasaran. Wallahu alam. Itulah antara alasan untuk kita ni sama-sama ya menjadi seorang yang lebih baik dan yang baik menjadi yang lebih baik. Dan juga telah pun dikongsikan bersama dengan ustaz kita, narasumber kita, di mana persiapan ataupun menyambut kedatangan tahun baru itu dibolehkan, cuma perlu juga berpada-pada mengikut juga hukum hakam daripada agama Islam. Melayu, Islam Raja, perlu juga kita sentiasa terapkan di dalam apapun juga kehidupan seharian kita. Dan juga Ustaz, Ustaz tadi menyentuh mengenai umur. Umur ini akan pernah berbalik, akan pernah beribas ni. Kita harapan situ. Jadi mungkin dapat juga Ustaz kongsikan sedikit apa kaitan umur kita ni dalam kita melangkah ke tahun baru ini. Baik, alhamdulillah. Berkenaan dengan umur, saya teringat tentang ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan umur manusia itu ada 3 keadaan. Umur yang telah berlalu, dan umur yang telah berlalu
kita ni, kata Muammar tadi, kita ni dapat reverse balik. Yang lapas itu lapaslah, tuduh. Artinya yang baik alhamdulillah, yang buruk itu jadi pengajaran. Dan umur yang pada ketika ini, apa yang akan kita lakukan, dan umur yang akan datang. Umur yang akan datang adalah umur di mana kita ni mahu melihat apakah masa depan kita ni itu putih ataupun hitamnya. Jadi yang penting ialah ketika inilah kita ni melihat tentang keadaan umur. Tetapi kita ni perlu ingat, bila mana kita ni menyentuh berkenaan dengan umur, maka apa yang paling penting, setiap manusia itu menyadari bahawasanya umur manusia itu, bila mana setiap tahun ia melihat perubahan tahun, bukanlah bermakna umurnya itu semakin panjang dan umurnya itu semakin tidak ada kesudahan. Ia lebih melihat kepada umur, melihat kepada masa. Bila melihat kepada masa, sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah yang biasa kita ni baca, surah Al-Asr. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Dan sebenarnya demi masa ini bukan hanya setakat kita ni melihat masa itu dari segi masa sahaja. Malah Allah menyebutkan masa itu sebenarnya banyak di dalam Al-Quran. Contohnya Allah menyebutkan wadduha, demi waktu duha. Itu juga adalah ada hubungan kait dengan umur. Wadduha, waktu duha. Dan ada juga kadang-kadang Allah berfirman di dalam Al-Quran menyebutkan wal fajri, demi waktu fajar. Jadi masa ini sebenarnya adalah penting. Betul. Dan masa itu mempunyai hubungan kait dengan umur kita ni. Dan bila mana kita ni melihat tentang masa itu sendiri, maka kita ni perlu ingat berpandukan Allah berfirman tadi, surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 kategori yang dikatakan manusia yang tidak rugi. Kerana manusia itu sebenarnya asalnya menjadi manusia yang rugi kalau tidak dapat memanfaatkan 4 perkara, yaitu dari sudut keimanan dan amal soleh, kemudian tawassaw bil haqq, yaitu seringkali tazkirah, nasihat-nasihati dalam keadaan perkara yang benar, dan juga dengan tawassaw bis sabri, yaitu dengan wasiat dan nasihat yang dengan penuh kesabaran. Jadi 4 perkara perlu ada setiap seorang yang ingin mengenali dirinya supaya tidak hanyut dibuai arus masa. Dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi, khairun nas, sebaik manusia itu adalah khairun nas man tala umruhu, siapa yang Allah panjangkan umurnya. Allah panjangkan umurnya, tapi wa hasuna amaluhu, tapi baik pula amalannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah siapa yang Allah panjangkan umurnya tapi buruk pula amalannya. Maka kita ni mau yang mana? Mau Allah panjangkan umur dengan keadaan amal yang baik, ataupun Allah panjangkan umur tapi kita ni mendapat amalan yang tidak baik. Artinya di sini sebab itulah kalau soal umur kita ni lebih kepada berbalik kepada muhasabah diri. Muhasabah diri, walaupun kadang-kadang barangkali Muammar dan Mahirah, aku ni muda masih ni. Nanti tak kalau kan buat amal-amalan tu kemudianlah. Sebab umur ia tidak mengenal usia itu sama ada muda ataupun tua. Kerana kadang-kadang kenapa Rasulullah mengingatkan 2 perkara yang mana manusia selalu lupa, yaitu waktu sihat dan waktu masa lapang. Sebenarnya sihat dan masa lapang itu ada hubungan dengan umur. Kalau kita tidak memanfaatkan umur, maka sebab itulah kadang-kadang orang lebih memanfaatkan umurnya tentang melihat kepentingan kehidupan dunia. Tetapi ia lupa bahawasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang berbentuk sementara. Sedangkan yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat. Maka kita ni sebenarnya bila melihat pada umur, maka kita ni lebihkan kepada mencari kehidupan akhirat berbanding dengan kehidupan dunia. Maka sebab itu kalau kita ni melihat supaya jangan kita ni menjadi orang yang sesat di dalam kehidupan dunia ini, maka kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan cuba memahami apakah yang diajarkan di dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia itu hidup dalam keadaan sempurna, hidup di dalam keadaan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala,
dan hidup biarlah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang mungkar. Ya, alhamdulillah. Satu perkongsian yang cukup menarik. Jadi kita ada lebih kurang 1 minit lebih lah ni ya, Ustazah, sebagai kesimpulan daripada segmen tazkirah kita pada pagi ini. Baik, alhamdulillah. Sebagai kesimpulan, banyak cakap hari ini ya. Baik, sebagai kesimpulan pada kita ini membincangkan berkenaan dengan sambutan tahun baru, walaupun barangkali ada ulama yang mengharuskan tentang kita ini meraihkan sambutan tahun baru, tapi biarlah sambutan itu tadi janganlah kita ni besar-besarkan. Tidaklah perlu kita ni membazir wang ringgit semata-mata untuk sambutan tahun baru, ataupun elakkanlah daripada perkara-perkara yang mungkar. Anggaplah barangkali tahun baru, kedatangan tahun baru 2021 ini adalah merupakan kita ini akan melangkah ke hadapan, di mana kita ingin menjadikan diri kita ini adalah sebagai hamba Allah yang cuba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan cuba memperbaiki diri. Dan inilah sebenarnya kita ini tanamkan semangat dan juga kita ini melihat ke hadapan supaya matlamat hidup kita ini itu adalah matlamat yang jelas dan terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Yang penting adalah hendaklah kita ini berhati-hati dan kita ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita ini akan terjauh daripada perkara-perkara yang telah diingini, khususnya kita terjauh daripada wabak COVID-19. Terima kasih kita ucapkan ya kepada Yang Mulia Ustaz Haji Samali Haji Adam berkongsi mengenai wawancara tazkirah kita di ambang tahun baru 2021. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pun kita ikuti bersama. Saya tertarik dengan 3 perkara tersebut, masa kesihatan dan juga masa kelapangan. Kelapangan di mana ramai di antara kita ini indah memikirkan tentang kesihatan. Katanya tambah lagi semasa kalau makanan ya, selagi ada masa ininya baik toko makannya, selagi tua karang dukun dapat belurih ini, tapi indah memikirkan tentang kesihatan ya. Satu perkongsian yang cukup menarik. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.